Hai semua, saya Maria Justin, ahli fizioterapi anda. Untuk hari ini, saya akan membincangkan tajuk bongkok atau stoop posture atau kyphosis dalam kalangan warga emas dan apa yang fizioterapi boleh membantu. Sebelum itu, kita lihat apa yang menyebabkan masalah bongkok. Okey, seperti yang kita tahu, semasa muda, semasa umur mungkin dalam di bawah 40 tahun, bawah 50 tahun, mungkin kita mempunyai tubuh badan yang sihat, yang tegak, semakin kita meningkat usia, kita dapat melihat perubahan pada anatomi kita, tubuh badan kita. Dan masalah bongkok ni mungkin akan bermula seawal umur 55 tahun ke atas, dan mungkin dia akan menjadi sangat ketara apabila seseorang telah mencapai usia melebihi 65 tahun dan akan semakin menjadi teruk seiring dengan peningkatan usia. Proses perubahan fiziologi yang disebabkan oleh peningkatan umur atau usia ni sebenarnya adalah normal, dan biasanya warga emas apabila meningkat tua akan mengalami masalah kelemahan otot, terutama di bahagian hadapan, di bahagian belakang, menyebabkan masalah bongkok ini menjadi semakin teruk. Sebab yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah disebabkan oleh peningkatan usia juga, dan juga oleh penurunan hormon dalam badan, terutamanya kaum wanita. Dan ini apabila ini berlaku, dia menyebabkan tulang kita akan menipis atau rapuh, dan boleh meningkatkan masalah bongkok dalam kalangan warga emas. Masalah yang ketiga yang boleh menyebabkan bongkok ialah apabila semasa muda atau pada bila-bila peringkat usia kita pernah mendapat atau mempunyai masalah tulang belakang, seperti disc yang terkeluar daripada tulang vertebra kita, ataupun kita selalu mempunyai masalah sakit tulang belakang, dan ini juga akan meningkatkan risiko bongkok yang teruk. Sebab yang ketiga adalah yang kita namakan sebagai rounded shoulder, ataupun di mana kita lihat dekat sini, seseorang itu mendapat seolah-olah bahagian sekitar bahu ini membulat, rounded. Ini mungkin disebabkan juga oleh proses penuaan, disebabkan kelemahan otot. Otot kita panggil otot extensor, yang menegakkan bahagian tulang thoracic, ataupun tulang atas tulang belakang kita. Tetapi kita boleh mendapat rounded shoulder sekiranya berkaitan dengan habit kita, apa yang kita biasa lakukan semasa kita muda, dan ini mengambil masa yang bertahun-tahun. Seperti yang kita tahu sekarang ni, setiap orang sekurang-kurangnya mempunyai satu handphone ataupun laptop. Jadi penggunaan
gadget laptop dengan smartphone ni mengambil masa dalam sehari mungkin menggunakan smartphone untuk bermain game, laptop untuk bekerja dan dalam penggunaan ini kita akan banyak menunduk ini menyebabkan kelemahan otot di bahagian belakang atas belakang ni dan maka terjadilah rounded shoulder. Okey, dan kita dapat bayangkan 30 tahun daripada sekarang, 20 tahun daripada sekarang disebabkan oleh gejala penggunaan handphone dengan laptop ni lebih ramai lagi yang akan mengalami masalah bongkok. Okey. Masalah ini juga boleh disebabkan oleh duduk terlalu lama, terutama masa menonton televisyen, duduk atas sofa yang sangat empuk, menyebabkan kita membongkokkan badan kita. So lama kelamaan dia akan menjadi bongkok yang teruk. Okey, memandu kereta lama dengan kedudukan tempat duduk, ketinggian tempat duduk yang kurang sesuai, aktiviti ataupun pekerjaan yang memerlukan membongkok atau menunduk berulang kali dan juga mengangkat berat sepanjang hari boleh menyebabkan masalah bongkok ini menjadi lebih teruk. Okey, apakah ciri-ciri apa yang kita boleh lihat pada seseorang apabila dia mendapat atau mula mendapat masalah bongkok? Sebab kadang-kadang bongkok ini masih boleh diperbaiki. Sekiranya ianya disebabkan oleh kelemahan otot, maka kita kena kuatkanlah otot itu untuk mengurangkan badan kita daripada membongkok. Okey, apabila seseorang itu mempunyai bahagian belakang yang semakin melebar, okey, dan ini biasanya kita pada awalnya susah untuk dikesan, okey, tapi kali ini melalui pendidikan ini, melalui video ini, mungkin kita, mulai hari ini kita tahulah apakah yang menyebabkan bongkok tu dan apakah ciri-ciri seorang yang baru nak menjadi bongkok ataupun yang telah menjadi bongkok. Sekiranya anda mula melihat seseorang mempunyai masalah ini, maka datanglah kepada doktor anda untuk mendapatkan nasihat ataupun terus ke ahli fizioterapi anda untuk mendapatkan penilaian ataupun sebarang nasihat berkaitan dengan perubahan pada tubuh badan anda. Seseorang yang bongkok juga biasanya mempunyai masalah untuk bangun daripada kerusi yang tidak ada sokongan, sebab biasanya kalau warga emas yang lemah dan bongkok, dia akan menekan, dia akan menggunakan arm support dekat kerusi tu untuk membantu dia menolak badan dia untuk berdiri. Seseorang yang bongkok juga biasanya akan mempunyai masalah keseimbangan badan. Bila berjalan tu terasa seolah-olah nak jatuh, dan biasanya akhirnya mereka akan takut untuk bergerak seterusnya kerana takut terjatuh. Seseorang yang bongkok juga mempunyai speed, kelajuan berjalan yang semakin perlahan, dan apabila mereka berjalan, mereka mempunyai langkah yang besar antara dua kaki. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keseimbangan badan dan mengelakkan daripada terjatuh. Seseorang yang bongkok juga biasanya akan mempunyai masalah untuk menaiki tangga.
Dan untuk bongkok yang semakin teruk atau yang sangat teruk, biasanya dia akan mengganggu sistem pernafasan kita. Jadi kita akan merasa terutama apabila melakukan sesuatu aktiviti fizikal, kita akan merasa agak sesak nafas dan cepat penat ya. Okey, kesan apabila kita seseorang itu bongkok dia semakin teruk biasanya semakin lama dia akan menyebabkan tulang rusuk menjadi semakin rigid semakin dia susah nak mengembang, pergerakan dia akan berkurangan. Dan inilah yang menyebabkan, nampak tak gambar ni, menyebabkan gangguan kepada pengembangan paru-paru semasa kita bernafas. Okey. Masalah bongkok juga boleh menyebabkan stres kepada tulang belakang kita. Nampak tak gambar ni, bila seseorang tu semakin bongkok, dia akan menekan kepada disc ni dia adalah pelapik ataupun penyerap hentakan yang terdapat di antara tulang vertebra kita. Dan ini sekiranya seorang itu bongkok, dia akan semakin menekan dan juga meningkatkan tekanan kepada tulang vertebra ini dan boleh menyebabkan crack ataupun pecah ataupun patah, fracture. Seseorang yang bongkok juga disebabkan tadi saya telah perkatakan yang biasanya mereka mempunyai masalah keseimbangan badan, maka mereka akan senang untuk terjatuh dan ini bila jatuh dan dengan tulang yang dah osteoporosis, tulang rapuh, dia boleh menyebabkan patah tulang terutama tulang pinggul dan juga tangan, bahagian tangan. Okey, seterusnya seseorang yang bongkok juga mungkin mempunyai masalah fungsi fizikal seperti berjalan, melakukan pekerjaan harian disebabkan oleh kaitan dengan sistem pernafasan. Bila melakukan kerja, mereka cepat penat dan akhirnya mereka tidak mahu melakukan sebarang aktiviti dan ini seterusnya akan menurunkan kualiti hidup. Dan kajian juga ada menunjukkan bahawa masalah kyphosis yang sangat teruk boleh menyebabkan kematian dan ini mungkin disebabkan oleh masalah pernafasan. Jadi, sebagai kesimpulannya, kita tahu masalah kyphosis ini sangat biasa dalam kalangan warga emas dan dia meningkatkan risiko terjatuh dan patah tulang dan juga boleh membawa kematian, mungkin disebabkan oleh kurangnya fungsi pernafasan. Akhirnya dia menyebabkan penurunan fungsi fizikal, kesihatan dan kualiti hidup. Jadi, sekiranya anda rasa anda mempunyai masalah ini ataupun di sekeliling anda melihat keluarga anda, nenek ke ibu ayah anda mempunyai masalah ini, bolehlah datang berjumpa, masih belum terlambat untuk mendapatkan rawatan ataupun nasihat bagaimana untuk mengatasi bongkok semasa anda masih muda. Tetapi sekiranya anda telah berusia sangat lanjut, kajian juga telah menunjukkan rawatan mungkin kurang berkesan, tetapi
beberapa kaedah strategi boleh mencegah bongkok ini menjadi lebih teruk, ataupun boleh mengekalkan fungsi yang sedia ada. Oleh itu, seseorang yang mempunyai masalah bongkok ini bolehlah berjumpa dengan ahli fizioterapi yang terdekat. Ahli fizioterapi ni biasanya tujuan dia dalam perawatan masalah bongkok ini adalah untuk meningkatkan kekuatan otot extensor di belakang kita ni supaya masalah bongkok ini dapat dikurangkan. Dan juga ahli fizioterapi anda akan mengajar anda senaman-senaman untuk meningkatkan mobiliti ataupun pergerakan tulang belakang anda dan juga bahagian bahu dan juga tulang rusuk ya. Dan ahli fizioterapi juga akan mengajar kesedaran kita tentang posture kita, bagaimana kita harus menjaga posture kita ataupun posisi badan kita. Okey, dan beberapa kaedah untuk mengelakkan berlaku patah tulang ataupun terjatuh. Okey, so sekiranya anda mempunyai masalah ini dan mula mendapat beberapa kesan daripada masalah bongkok ini, segeralah berjumpa dengan ahli fizioterapi anda yang terdekat dengan anda. Jadi sampai itu sahaja untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk siri yang akan datang. Terima kasih.